pertandingan penyelidikan ITEX International Technology Expo yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center. Alhamdulillah saya dapat gold medal lah ketika tu. Kebetulan projek yang saya bawa adalah brake by wire. Maksudnya apa yang saya buat adalah brake hidrolik otomotif. Saya buang hidrolik system, saya gantikan dengan electric braking. Jadi kalau mungkin di future nanti brake dah tak payah pakai hidrolik system, so akan pakai electric system lah. So kalau kita tekan dia akan brake. So kawan-kawan kalau nak tengok boleh datang dekat lab Autotronic. So ada barangnya, saya boleh tunjukkan tuan-tuan pula, which is namanya electronication. Dan kalau tak ada apa, katalah dapat rezekinya, saya mungkin kalau yang menang ni mungkin akan dihantar ke Korea pada bulan 12. Jadi siapa nak power atau awet kat Korea nanti boleh baik-baik dengan saya lah. Nanti saya akan dapatkan jodoh. Tapi kalau mana-mana yang dah ada jodoh, minta maaf. Saya takkan bantu awak untuk menjadi cheating. Sudah cerita. Okey, hari ni saya nak up lagi knowledge kawan-kawan dalam vehicle longitudinal dynamics. Pergi kepada 3 degree of freedom vehicle longitudinal model. Dan kita juga kalau sempat akan pergi ke 5 degree of freedom vehicle longitudinal model. Nah, jadi untuk itu sebenarnya saya ada sediakan notes. Tapi notes ni you have to download the notes dekat dalam internet. So awak cari tajuk paper tu Simulation of Vehicle Longitudinal Dynamics. Simulation of Vehicle Longitudinal Dynamics. Karangan the authors adalah Michael Short. Author dia Michael Short, M-I-C-H-A-E-L Short. Michael Korapini. Okay. Nah, kalau sebelum ni, kalau 2 minggu yang lepas, kita dah belajar mengenai quarter vehicle traction model dan tuan-tuan semua telah berjaya membangunkan quarter vehicle traction model pun di dalam MATLAB Simulink software. Di mana kalau kita ingat sewaktu minggu-minggu yang lepas, quarter vehicle traction model itu macam mana? Ada sebiji kereta, ada 4 tayar. Okay. Kemudian kereta ini sedang berdinamik dengan kelajuan V pada arah X. Maka kita boleh tengok effect ataupun kelajuan sebuah kenderaan hanya dengan melihat quarter vehicle saja. Iaitu kalau minggu lepas kita ambil pada quarter right front dan right. So kita juga boleh sebenarnya ambil quarter front left, rear right and rear left. So tak ada masalah. Nah, hari ini kita tak nak pergi quarter car. Sebenarnya sekiranya kita bawa kereta di dalam satu keadaan dan saya bawa kereta, okey, katakanlah ini pandangan sisi sebuah kereta, ada tayar, pandangan dari sisi. Tiba-tiba saya bagi brake pada kenderaan tersebut. Nampak tak sebenarnya ketika saya brake, kemungkinan kereta itu akan jadi macam ni. Because of what? Ada pitch. Pitch itu disebabkan apa? Braking. Disebabkan brake dan hasilnya apa? Bila kita brake akan berlakunya pitch. Pitch itu disebabkan oleh ada pemindahan beban daripada belakang ke hadapan. Dan kalau kita bagi sudden acceleration, kemungkinan dia akan ada pemindahan daripada depan ke belakang. Nah, hari ini saya akan bawa kawan-kawan untuk melihat bagaimana untuk develop the vehicle dynamic model kalau dia berkirakan. Kalau kita nak lihat adanya pemindahan beban dari depan ke belakang dan dari belakang ke hadapan. Paling tepat untuk kita lihat atau untuk simulatekan this kind of vehicle model adalah menggunakan half car. Dan kalau kita tengok half car, kalau kita pandang dari sisi, kita cuma nampak akan ada 2 tayar di hadapan dan juga di belakang. Untuk itu, saya tunjukkan awak dari segi free body diagram.
Okay. So pada kawan-kawan boleh download the paper, the note which is paper, the simulation of vehicle longitudinal model. Front page dia macam ni. Ya. Saya letak dulu. Itu saya yang buat. Modeling and validation of vehicle longitudinal model, which is saya yang buat sendiri. Saya buat ini berdasarkan paper ini. So kawan-kawan boleh juga download saya punya paper Yunus ni. Modeling and validation of vehicle longitudinal model. Dan tuan-tuan juga boleh download this kind of paper. We call it as simulations of vehicle longitudinal model. The author is Michael Short and Michael Pond. So this is the front page. Okay, safety and reliability distributed embedded the simulation of vehicle longitudinal model, which is technical report by Michael Short daripada University of Leicester. Okay, saya terlupa, saya malas nak buat gambar raja dia. Saya tiru gambar raja yang dia buat kat sini. Okay, saya buatkan gambar raja dia. Katakan kita pandang kereta daripada sisi, maknanya kereta tu akan, katalah kereta ini sedang turun bukit dengan ada satu vehicle. Okay, ini ada satu tayar. Kemudian kita tahu ada center of gravity, which is jarak di antara front axle to CG saya denotekan sebagai A. Daripada rear axle to CG saya anggap sebagai B. Dan jarak di antara front axle to rear axle itu adalah L. Di mana center of gravity to ground jaraknya adalah H. Okay. Kemudian wheel ini tak nampak, saya besarkan. Okay, saya besarkan wheel. There is a wheel here, there is a wheel here. So this should be okay lah. Okay, di mana wheel ini akan ada radius of the wheel, we call it as J wheel, ataupun saya tulis R wheel lah. R wheel, di mana dia ada J wheel, which is moment of inertia of the wheel. Sama juga dekat front, dia akan ada R wheel, which is radius of the wheel. This is center of radius, and there is a J here. Kemudian kita tahu bahawa kereta ini sedang berjalan pada satu slope, di mana saya boleh katakan bahawa kat sini ada angle. Theta. Okey, ketika kereta itu sedang bergerak, kita tahu akan ada wave ke bawah yang kita denote sebagai wave. Wave atau sama dengan mass dikalikan dengan gravity. Dan ketika itu dia akan ada friction force F X front. Kat sini akan ada friction force juga, namanya F X rear. Ketika itu dia juga akan ada, kita panggil apa kat sini? Normal force ataupun saya denote sebagai F Z rear. Kat sini namanya adalah F Z front. Okey? So itu gambaran tadi. Nah, sekarang kereta ini sedang melaju pada arah X dengan laju V. Bagaimanakah mathematical equation yang harus dikembangkan? Look at this. Langkah yang pertama, ada berapakah degree of freedom? Gambar rajah ni, itu soalan saya. Ada berapa degree of freedom gambar rajah? 3. Sebab satu, the ability of the body to move forward on the X direction and move backward. The second one, the ability of wheel untuk rotate clockwise and anti-clockwise.
sama juga front dan rear. So that dia akan ada 3 degree of freedom. Bila 3 degree of freedom, langkah pertamanya adalah membangunkan equation yang pertama, which is equation of the body. Asas equation dia adalah F sama dengan UT. So kalau equation of the body, apa equation dia? Equation of the body macam mana? MV, mass of the body, will be multiplied by acceleration, which is V dot itu adalah sama dengan F plus dengan Fxr. Look at this. Kalau velocity nya arah kanan, longitudinal force nya arah balik, then it will be negative. Faham? Saya ulang sekali lagi. Equation yang pertama adalah pada body of the vehicle, di mana pada body of the vehicle, equation asasnya adalah menggunakan Newton law. Seperti kawan-kawan ingat masa kita belajar dulu, 2-3 kali kita belajar asas equation untuk membangunkan mathematical equation sebuah kiraan adalah menggunakan Newton law. Newton law kata apa? Sekiranya ada satu jasad yang bergerak pada arah satu direction, dia adalah sama dengan mass dikalikan dengan berat, dikalikan dengan acceleration sesuatu jasad tersebut. Maknanya daripada ini kita boleh katakan bahawa the body of the vehicle will be mass of the body dikalikan dengan acceleration, which is V dot. Kenapa V dot? Sebab V itu adalah velocity. We have to differentiate terhadap masa, dan it will be A. Dan A itu kita boleh namakan sebagai V dot. Sama dengan negatif Fxr plus Fxr. Sebabkan assumptionnya adalah longitudinal force itu akan bertentangan dengan tapi kawan-kawan semua kena ingat, sekarang conditionnya X dan Y. This is Y directions, this is X directions, ataupun this is Z direction. Jadi this is Z direction, okay, this is X directions. Maknanya betul-betul tak ini duduk di atas satah X? Okay, so kalau tak, what we have to modify this kind of mathematical equations? What we have to do with this kind of mathematical equations? Angle. So macam mana angle? Then the equation will be M V dot sama dengan macam melangau. Apa dia? Cos. Kenapa cos? Okey, saya ikut cakap awak. Dia akan jadi F cos theta minus Fxr cos theta. This will be negative. Betul? Okey, settle equation yang pertama. Equation yang kedua. Since the 3 degree of freedom, dia akan ada apa? Wheel dynamics. Ada wheel dynamics. Maknanya kita boleh katakan bahawa the wheel dynamic for the front will be I wheel front multiplied by omega dot equal to throttle torque ataupun TD minus TD plus traction torque. Dan this will be front, this will be front, this will be front. The third one will be I omega F omega dot I double omega W rear. Okay, will be T B rear minus T B rear tambah dengan T B R rear. Faham tak yang saya kata? Okey, nah sekarang saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana effects of the load transfer. Sekarang kita tengok effect of load transfer ketika kereta ini menuruni bukit. Effect of load transfer. Look at this. Yang pertama, untuk kita tengok macam manakah effect of the load transfer, we have to apply the Newton law yang kita belajar semasa di dalam dynamics, which is yang pertama, sigma cos on the x direction will be equal to 0. The second one,
sigma cos on the y direction will be equal to 0, and the third one, sigma moment pada center of gravity itu adalah equal to 0. Okay, sekarang imagine this x is on this plane. X adalah pada plane ini. Kalau based on this kind of equation, apa kita dapat? Yes. Jumlah cos yang bertindak pada arah x. Yang pertama, dia akan ada apa? Okay. Saya lukiskan. Okay, kita akan ada dua cos, we call it as fxf dan fxr. Makanya equationnya adalah sigma cos, jumlah cos yang bertindak pada arah x itu adalah fxf, xfr. Meaning that kita akan ada fxf minus dengan plus fxr minuskan dengan mg sin theta. Betul tak? Betul. Sebab apa mg sin theta? Sebab ini mg. So kita kena pindahkan on this plane, dia akan jadi mg sin theta. Makanya kita boleh katakan bahawa fxf plus fxr minus mg sin theta equal to 0. Assumption kita adalah kalau ini assumption ni ke sini will be positif. Kan? Okey, kalaulah saya ikut this kind of direction, saya ubah assumption ni ke sana adalah positif, this will be negative, this will be negative, and this will be plus, equal to 0. Faham kan? Nampak tak? Nanti saya ulang sekali lagi. Okey, second one, sigma force on the y directions. Sigma force on the y directions. Okey, sigma force on the y direction. Sekarang ini adalah y direction ataupun z direction lah. Saya note ini z lah. Okey, ini akan ada satu lagi fzr. So di punya equation assumption kita adalah ke atas itu adalah positif, makanya fzr plus dengan fzr minus dengan mg cos theta. Sebab angle dia dekat sini dipindahkan kat sini, so dia akan jadi mg cos theta. Kenapa cos, kenapa bukan sin? Kenapa cos, kenapa bukan sin, kawan? Zan, ada idea? Kenapa cos, kenapa bukan sin? Kalau dia segmen macam ini, angle nya adalah macam ni. Kat sini angle nya kan? Betul. Okey, tengok sini. Saya ulang sekali lagi pelajaran kita belajar, masih kita belajar dynamics, dan kita belajar statik, dan kita belajar matematik tambahan, dan kita belajar masih matematik kejuruteraan. Look at this. Kalau ada satu force, kata kita anggap ini force, okey, kemudian angle-nya dekat sini. Kalau ini saya pindahkan ke sini, dia jadi apa? Cos. Kalau ini kita pindahkan ke sini, jadi apa? Sin. Okey, kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Tak payah fikir penat-penat. Ingat saya punya teori. Fauzi mempunyai hubungan dengan Nilofa. Dalam masa yang sama, Fauzi menjalinkan hubungan juga dengan Siti Bainur lah. Siti Nurjana lah. Siti Bainur. Takkan saya semak-semak macam ni Siti Bainur. Logiklah sikit. Fauzi menjalinkan hubungan dengan Nilofa. Dalam masa yang sama, ada awet namanya Siti Nurjana. Tengok sini, tak payah fikir benda-benda. Fauzi ada hubungan dengan Nilofa menggunakan
ikatan yang sah, meaning that is three. Okay? Fauzi ada hubungan yang sah. Nampak sini hubungan yang sah dengan Niloufar. Makanya Fauzi nak pindahkan ke Niloufar. Bila Fauzi ada hubungan yang sah dengan Niloufar, Fauzi harus memberikan nafkah. Nafkah kepada Niloufar ataupun isteri itu melibatkan kos yang tinggi. That's why namanya kos. So kalau Fauzi kita kena F cos theta. Betul tak? Betul tak? Sebab ada angle. Fauzi ada hubungan yang sah dengan Niloufar. Meaning that kalau ada hubungan yang sah, dia adalah isteri. Dan Fauzi wajib memberikan nafkah. Nafkah itu melibatkan kos yang tinggi. Sebab Niloufar cantik, saya harus belikan makeup. Dalam masa yang sama, Fauzi gatal ada awit lain dengan Siti Nurjana. Memberi nafkah kepada Fauzi juga harus memberikan cintanya kepada Siti Nurjana. Nafkah juga kepada Nurjana. Tapi pemberian nafkah Fauzi terhadap Siti Nurjana itu dosa. Sebab tidak ada hubungan yang sah. Dosa bahasa Inggeris sin. Betul? Kan? That's why tak payah pening-pening C ke cos. Tengok dia punya angle dia dekat mana. Ikatan yang sah dia dekat mana. Kalau ikatan sah dia dekat sini, maka confirm dia jadi cos. Kalau dia jauh, kalau sini, this kind of angle, saya nak pindahkan on this kind of direction, this should be sin. Kalau sini should be cos. Faham? Faham tak kawan-kawan? Teori bodoh tapi berkesan. Okay. Okay, nah sekarang kita dah settle untuk sigma force on the z direction, which is we call it as z direction lah. Okay, nah kemudian apa lagi yang kita nak adalah kita kena tengok sigma moment pada center of gravity. Sigma moment pada center of gravity. Assumption kita adalah katalah ke arah kanan ataupun clockwise itu adalah positif. Makanya sigma moment pada center of gravity itu macam mana? What is moment? Moment itu adalah force dikalikan dengan jarak yang bersejam. Tahu? Kau. Moment adalah force dikalikan dengan jarak yang bersejam. Makanya kita boleh katakan kalau kita nak cari moment pada center of gravity, yang pertama kita ada force F Z R. F Z R dikalikan dengan jarak yang bersejam. Itu adalah B. So F Z R multiply by B. Hasilnya clockwise atau counter clockwise? Clockwise. Sebab dia akan jadi macam ni kan. So dia akan jadi positif. Okay, the second one kita ada F Z F. F Z F dikalikan dengan jarak yang bersendang terhadap center of gravity, dia akan jarak dengan A. Positif atau negatif? Negatif. Okey, ada tak lagi force? Force apa? F X F mg dekat sini. Takkan dia nak kalikan dengan jarak bersendang mana terhadap sini? Tak ada. So mg kita boleh abaikan dekat sini. Yang ada adalah fxf dan fxr. So we have to, katalah saya tinggalkan dulu plus or minus. So ada f xf multiply by h. fxf multiply by h hasilnya clockwise. Ditambah satu lagi f xr dikalikan dengan h. So this should be plus, this should be plus. Sama dengan 0. Faham tak? Faham kan? Saya ulang sekali lagi boleh? Equation ni belum habis, tapi saya nak ulang balik. Kenapa sampai jadi macam ni? Saya ulang balik supaya kawan-kawan semua faham. Saya ulang sekali lagi. Saya buat gambar radar yang sempurna sikit.
tadi tak habis lagi, tapi saya nak ulang juga. Okey, saya tulis gambar yang tadi. Ataupun sekarang saya tukar gambar, kasih kawan-kawan semua pening lagi sini. Okey, macam ni. Gambar dia katalah kita sedang kat sini adalah center of gravity. Okey. L, ini adalah B, ini adalah A. Okey. This should be fun, this should be real. So kat sini akan ada reaction force, we call it F, Z, here. Kat sini akan ada reaction force, F, Z, F. Okay. Kat sini akan ada F, X, F. Kat sini akan ada F, X, R. Okay. Jarak di antara center of gravity to the ground, dia akan ada H. Okey, kat sini dia akan ada R/W. Kat sini pun akan R/W, di mana dia akan ada J omega, dia ada prototop, dia akan ada gatop, dia akan ada vector and so on. Okey. So, kita start balik. Okey. Okey. Langkah pertama, dia ada 3 degree of freedom, di mana kita nampak daripada pandangan sisi dia ada satu wheel belakang, satu wheel depan, dan kita boleh simulate dia punya effect of load transfer. Okey. Yang pertama, since dia ada 3 degree of freedom, 3 degree of freedom itu datang daripada mana? Daripada satu body, wheel depan dan wheel belakang. Menggunakan Newton law sama dengan MA, kita dapati bahawa dia punya mathematical equation will be, katakan dia pegang kat sini pun boleh lah. Kalau saya buat macam ini, X kat sini kawan-kawan confused, saya buat X on display lah pun boleh. Okay, saya buat X on display dengan kelajuan V. Equation ni adalah F sama dengan MA. I modify this kind of mathematical equation. I put MA to the front and F to the rear. So that kawan-kawan boleh akan nampak ni A will be equal to sigma cos. Dalam kita pelajari semasa dinamik, asal equation nya adalah sigma cos itu adalah sama dengan mass dikalikan dengan acceleration. Dan equation ni akan berubah mengikut directionnya. Kalaulah dia pada on the x direction, this equation will be x, this will be x. Kalau dia on the y direction, dia akan berubah menjadi y and y. Kalau kat z, sigma cos on the z direction will be equal to sigma mass dikalikan dengan acceleration on the z direction. Tapi asas ni equation ni sama. Makanya kalau kita tengok satu body, yang pertama body ada mass of the body dikalikan dengan acceleration of the body on the x direction. Meaning that acceleration kat sini adalah v, dia tak ada acceleration. So we have to multiply by v dot. Okay, v dot equal to acceleration. Sama dengan sigma force on the x direction. Dan sigma force on the x direction ataupun jumlah force pada arah x itu adalah satu longitudinal force for the front tire and the second one the longitudinal force of the rear tire. Meaning that we have F x F plus F x R. Assumptionnya ke sana positif. Kalau ke sana dia will be negative here. Kemudian kat sini akan ada kita. Kat sini akan ada mg. Kat sini adalah angle-nya will be delta. Maknanya kita harus masukkan juga mg ni sebab weight daripada kendaraan ini memberi kesan pada longitudinal direction sebab dia duduk di antara paksi x dan paksi y. So we have to modify this force weight ini supaya duduk pada plane x. Makanya kita harus pluskan dengan
M G cos theta. Sin theta. Kan? Sebab kita pindahkan this MG to this direction. So kat sini angle-nya cos, kat sini untuk sin. So sini MG sin theta. Okey, saya kata faham? Faham kan? Okey. Yang kedua, kita ada apa? Kita ada wheel dynamics. Wheel dynamics dia kata apa? I wheels ataupun tadi saya tulis sebagai JW pun boleh, saya biasa guna I wheel dikali dengan omega dot. Sebab kat sini kalau saya buat gambar rajah wheel, dia akan ada guide. Daripada you lupa, you focus on this cerita. Kat sini ada RW, kat sini akan ada TD, dekat sini akan ada TB, dekat sini akan ada omega. So omega adalah angular velocity. Kalau saya differentiate terhadap masa, dia akan jadi omega dot ataupun alpha. Makanya kalau kita tengok wheel dynamics, dia akan jadi apa? Asal equation ni adalah F sama dengan ma. Kalau dalam angular motion, it will be I W, okay, multiply by dengan alpha equal to I alpha equal to sigma top. Makanya top dia akan jadi apa? Top, drive top, front minus brake top, front tambahkan dengan F ataupun traction top TR. So untuk dia akan jadi I W omega dot, okay, equal to T B real minus dengan T B real plus section top real. Okay, 3 degree of freedom dah settle. Tapi ada beberapa penjelasan. Penjelasannya satu lagi kita kena tahu juga bahawa yang pertama kita kena tahu pemindahan beban daripada depan ke belakang ataupun belakang ke hadapan. Kita kena menggunakan dynamic equation which is sigma force on the y direction will be equal to 0, sigma force on the x direction is equal to 0, dan sigma force on sigma moment on the center of gravity will be equal to 0. So, kita boleh katakan bahawa dekat sini, guys, tengok sini lah, jangan kuat. Guys, tengok sini guys, jangan kuat guys. Okay, so yang pertama, sigma moment on the y direction. Assume that this is on the y direction, maka kita boleh katakan bahawa equation ni adalah F Z F plus F Z R minus dengan M G cos theta equal to 0. The second one will be F X F plus F X R minus dengan ataupun negatif, this will be plus, okay, M G sin theta equal to 0. Dan or the third one will be F Z F multiplied by B, this will be positive, minus dengan this will be R, okay, F Z F multiplied by A, this will be negative, and we have to plus 2fx ataupun fxr plus fx front multiplied by 2 equal to 0. Okey, sekarang kita ada 3 equation dengan basic ni. Carikan equation terakhir fz. Soalan saya kepada kawan-kawan, carikan equation terakhir fz. Gantikan dapat tak equation terakhir fz? Dapatkan equation terakhir fz. Okey, tengok equation yang pertama. Equation pertama dia akan jadi apa? F Z F itu adalah sama dengan mg cos theta minus dengan f z r. Okey, masukkan ke dalam equation yang ini. Okey, settlekan. Saya nak tengok equation terakhir f z f.
dan FZR. Jadi FZR. I give you 5 minutes. Settle. Ini load transfer punya equations yang kita belajar dalam dynamics masa semester lepas. Kan? Ingat balik. Kalau tak ada, ini pergi kat sini. Pergi kat sini. So dia akan jadi negatif FXR, negatif FXR equal to mg sin theta. Okay, so dia akan jadi, ini saya buang, saya plus kat sini, FXR, saya nak buang negatif, dia akan jadi negatif kat sini, dia akan jadi negatif. Okay. So, ini boleh masukkan ke dalam equation moment ni. Ini pun boleh masukkan dalam equation yang moment ni. Okey. Ini pun tak nak tebak pun boleh. Kita tengok saya ambil equation ni, saya masukkan dalam equation ni. Equation yang ini atau moment dia akan jadi apa mana? F Z R multiply by B minus F Z R multiply by A tambah FXR tambah FXF multiply by 2. FXR tambah FXF itu adalah sama dengan negatif mg sin theta. Makanya kat sini saya akan tambahkan kat negatif mg sin theta multiply by 2. Kat sini ada 2 kan? Sama dengan 0. Okay, FZF sama dengan mg cos theta minus FZR. So FZF sama dengan mg cos theta. So I modify this kind of mathematical equation. It will be mg cos theta minus FZR multiply by A. Kalau saya kembangkan this kind of mathematical equation, this will be FZR multiply by B minus mg cos theta multiply by A plus FZR multiply by A. Okay, minus plus. Okay, minus mg sin theta 2 sama dengan 0. Okey, sekarang FZR dengan FZR ada. Maksudnya FZR dikalikan dengan A tambah dengan B minus mg cos theta dikalikan dengan A minus dengan m2g sin theta sama dengan 0. A tambah B ini adalah sama dengan L. Makanya kalau saya tulis balik dekat atas sini, dia akan jadi apa? Saya tulis balik FZR multiply by L. Sebab A tambah B namanya adalah L. So saya bagi nama dia L. 2 minus mg cos theta A minus 2 mg sin theta. Okey, sama dengan 0. So, saya pindahkan ini ke sebelah kanan, dia akan jadi FZR. Itu adalah sama dengan mg cos theta multiply by A minus 2 mg sin theta. L, kat sini ada L, saya bawa sini bagi dengan L, bawa kat sini bagi dengan L. So, ini adalah equation untuk FZR. Ha? Mana dah tahu? Oh, tak ada 2, sorry. Tak ada 2. Ni H. Okay, mana 2 tadi? Ni bukan 2. Dia should be H kan? Sebab FXR tambah FXR multiply by H. Dia should be H lah. Okay, 2 ni buang ganti dengan H. 2 ni buang ganti dengan H. 2 ni buang ganti dengan H. Nampak tak? Kat sini, mana kat sini sepatutnya dulu dibuang ganti dengan H. Makanya ini adalah load transfer
ataupun force yang diterima oleh tayar belakang. So macam mana nak dapatkan tayar depan punya normal force? You have to modify this kind of mathematical equation, then you will get the F, Z, F. Nah, sekarang daripada mathematical equation ni, kita kena tengok juga mathematical equation ni. Di mana daripada equation wheel dynamics, dia kata apa? Traction torque, saya gunakan pen hitam. Tengok, traction torque daripada wheel dynamics, dia kata apa? E, PR itu adalah sama dengan Fx dikalikan dengan R W. Di mana Okey, betul. Di mana Fx itu adalah sama dengan mu dikalikan dengan Fz. Maknanya untuk tayar rear, dia punya Fz will be use this kind of Fz. Nampak? That is the kaitan dengan mathematical equations. Faham tak, bos? Bos-bos semua faham tak? Kalau mana tak faham, nak saya jelaskan lagi sekali. Sabitri, Saad, Abdul Majid, faham tak? Bro Daya, semua tak ada. Okey, faham tak? Faham tak? Kat mana tak faham? Nak saya jelaskan sekali lagi tak? Boleh? Okey, di mana Fx itu adalah sama dengan Fz dan Fz itu adalah sama dengan ni, maka saya telah decrease. This is 3 degree of freedom vehicle longitudinal model yang tuan-tuan semua boleh access, boleh simulasikan di dalam vehicle longitudinal model. Okey. Ni kan saya cakap tadi, saya akan ajar 3 torque dan 5 torque. After this, I will teach you how to create a mathematical model on 5 degree of freedom. Okey, boleh? Faham tak? Kawan-kawan kalau tak faham tak payah tulis, kalau nak tulis, tapi kawan-kawan semua boleh download this kind of paper dekat dalam internet. I have two papers which is ini yang saya buat sendiri. Saya create the vehicle model which is actually this is kind of 5 degree of freedom longitudinal model. This only 3 degree of freedom vehicle longitudinal model. Actually the same, tapi saya ambil inisiatif daripada this kind of paper. Okay, saya buat di sini. Saya create a model, saya validate dengan data betul which is betul ni suara. So kawan-kawan boleh search dekat dalam internet. Ini saya ada bagi dekat dalam kita punya group. Ini saya tak ada bagi lagi dalam kita punya group. Tapi kawan-kawan boleh search lah dekat dalam internet, boleh download. Yes. All this equation ada dekat dalam ni. So kawan-kawan semua boleh tengok equation yang saya nyanyikan. Yang saya nyanyikan semua ada dekat sini. Nah, tetapi di dalam equation, di dalam kitab ni, paper ni, dia ada cakap saya neglectkan the equation of aerodynamics. Nah, assumption saya ketika saya buat ini, kereta sedang menuruni bukit dengan kelajuan tertentu di mana effect of road ataupun effect of aerodynamics itu diabaikan. Kalau kita tidak mengabaikan aerodynamic force, kawan-kawan perlu create the mathematical equation which is Fa, aerodynamic force, itu adalah sama dengan 1/2 rho multiplied by A multiplied CD, which is Fd itu adalah dan aerodynamic force itu sama dengan setengah dikalikan rho. Rho itu adalah ketumpatan angin, di mana A itu adalah frontal area of the vehicle dan CD itu adalah coefficient of drag daripada yang kita boleh dapatkan daripada internet lah. Dan V square itu adalah laju vehicle ketika itu dikuasaikan. Tu kat sini saya neglect dia punya aerodynamic force. Sepatutnya kat sini kalau kita letakkan aerodynamic force, dia akan di mana? Dia akan ada aerodynamic force F E. Tapi saya neglectkan. Saya fokuskan on the vehicle. Sebab FA ataupun aerodynamic force kat sini dia adalah external disturbance ataupun disturbance maksudnya apa? Apa? Gangguan luar. Gangguan luar. Dulu saya sekolah VI. Jadi itu seriously power sikit lah. Okay. VI pun cakap VI dia tahu. VI ni maksudnya apa pun tak tahu kan macam mana. Okay, faham tak? Yes?
Macam mana? Okey. Kawan kita punya soalan, kalau ada FA, kat mana kita nak masukkan? Kita harus masukkan dekat dalam equation yang ni first, which is sigma cos on the x direction itu adalah sama dengan mb dikalikan dengan dot equal to negative fsf plus fsr. Lepas tu kita minuskan dengan mg because of weight, mg sin theta. Okey, kita kena minuskan lagi ataupun kita plus tergantung punya direction kita dengan FD, aerodynamic force. So basically all the equation yang saya nyanyikan tadi ada dekat dalam ni, tetapi saya cuma tidak masukkan aerodynamic force. Kat sini tulis sebagai FA, aerodynamic force. Saya tulis lagi sebagai FD. Sebab FA ataupun aerodynamic force itu adalah external distance. Which one? Ni. FZR ni saya tak kasih gambar betul, tapi the derivation like this. Mungkin saya ada kesilapan kat situ positif negatif. So kawan-kawan boleh check balik, tapi the derivation is there. Macam tu. Kemungkinan sewaktu saya dirasikan mathematical equation saya ada kesilapan positif negatif, tapi kawan-kawan boleh check balik. Kita dah belajar benda di dalam dynamics semasa dalam semester lepas, vertical dynamics. Okey, sekarang pukul berapa? 12, kita habiskan pukul 1. So I give you 5 minute rest dan kita akan pergi kepada part of gravitational model. Kan? Guys, ujian kedua akan ada selepas ni. Salah satu soalan yang buat adalah saya. Apakah soalannya? Soalannya adalah 3-dot longitudinal model. So you have to derive this kind of mathematical equations until this kind of equations. And you have to know the modeling assumptions untuk modelkan this kind of mathematical equation dalam MATLAB simulation software. Okay, saya sangat bersyukur kepada kawan-kawan semua sebab test kita yang lepas on my equations, saya tengok kawan-kawan semua boleh buat. So saya nak kawan-kawan juga boleh buat lah. So kalau lah Dr. Amrik boleh bagi markah semacam itu, saya mungkin boleh membantu kawan-kawan semua untuk dapatkan markah yang baik. Okay. Okay, so make sure that kawan-kawan effort untuk faham cara nak diriwayatkan objektif. Jangan hafal. Dan kebanyakan ada some of our members saya bagi 9 marks out of 25 because of ada kalau last punya equations mengenai role plane model kan ada meta kena sayang macam ni, dia tak buat. Macam mana tiba-tiba dia boleh dapat equations Z B R equal to Z B plus A sin theta. Tiba-tiba dia dapat ni. Nampak sangat dia hafal, bukan dia faham. So saya berasumsi bahawa kalau kamu tak ada buat free body diagram macam ni, tiba-tiba dapat this kind of mathematical equation, maksudnya you all sebenarnya tak faham. Dan saya berasumsi bahawa awak semua menghafal saja. Dan saya kira saya harus mengurangkan markah untuk equation seperti ini. Okay? So, we take part dan kita akan masuk kepada part digital model. Dan kita akan belajar macam mana kita nak masukkan engine model, transmission model ke dalam modeling. Apa ni? Mereka masih lagi asalnya ada ni ada vehicle. Kita assume bahawa this on the x directions, kat sini adalah dia punya z directions, kat sini f z f, kat sini ada f z r, kat sini akan ada f x f, kat sini akan ada f x d. Tetapi kenapa dia boleh jadi 5 degree of freedom vehicle longitudinal model? Kat sini adalah fxf front, left dan right. Kat sini akan ada front, left dan right. Kat sini akan ada left dan right. Kat sini akan ada left dan right. Makanya sebenarnya
this condition menunjukkan bahawa kereta ni kita nak mengambil pilih ke empat-empat tayar. Kalau tadi kita cukup nampak rear tayar dan front tayar saja. Tapi kali ni kita nak tengok kali effect kalau dia boleh kita berjaya empat tayar. Kita nak tengok kesan pada keempat-empat tayar. Meaning that kita akan ada force longitudinal ataupun longitudinal force front left and front right. Kat sini akan ada normal force front left and front right. Kat sini akan ada longitudinal force rear left dan rear right. Kat sini akan ada normal force rear left and rear right. Okay? Faham kan? Jadi kita tambahkan empat-empat tayar semua. Makanya kita punya mathematical equation will be M, B, Z, M, D, V dot on the X direction itu adalah sama dengan sigma force on the X direction. Assume bahawa kereta ini sedang bergerak ke arah hadapan, maka kita boleh katakan bahawa dia adalah sama dengan negatif Fx front left minus negatif minus Fx front right minus Fx rear left minus Fx rear right. Sebab kita dah includekan empat-empat tadi. Okey, kemudian kita akan ada wheel dynamics. I W omega dot itu adalah sama dengan throttle torque minus dengan brake torque plus dengan traction torque. Kat sini I W omega dot sama dengan drive torque minus brake torque plus TTR. Kawan-kawan kena tengok satu lagi. Ini hanya terpakai kepada wheel yang di-drive. Maksud saya macam ni. You have to know the assumption of this kind of the vehicle. Assumptionnya apa? Apakah kereta tersebut front wheel drive ataupun rear wheel drive? Assumption kita, dia adalah front wheel drive. Contoh macam kita main ni lah, front wheel drive. Makanya equation untuk front wheel drive itu adalah ini. I W omega dot ada drive torque minus brake torque plus TTR. Makanya saya boleh katakan since dia front wheel drive, this should be I front left ataupun right front left ataupun right, front left ataupun right. Tayar depan saja. Kalau tayar belakang macam mana? Tayar belakang dia akan jadi I omega dot front left ataupun right. Okey, dia akan jadi rear left ataupun right itu adalah sama dengan TR minus TC. TR kat sini akan ada rear left dengan right, kat sini ada rear left ataupun right. Sebenarnya tadi kalau kita tengok equation yang degree of freedom kan cuma ada dua. Kalau dia terdiri daripada front wheel drive, dia macam ni juga. Kalau front wheel drive, dia akan ada ni, ada drive torque. Kalau rear wheel drive, dia takkan ada drive torque. Sebab drive torque is coming from the engine. So, equation ni kita modify, kita jadikan macam ni. So, kat sini ada 1 degree of freedom, kat sini ada 2 degree of freedom, kat sini ada 2 degree of freedom. Total dia akan ada 5 degree of freedom. So, penjelasan ni juga we have to know, penjelasan dia. Di mana kita tahu bahawa sigma macam tadi lah, kita ada sigma force on the x direction, itu adalah sama dengan kosong. Sigma force on the y direction equal to 0. Sigma moment on the CG equal to 0. Di mana hasil ni kita dapat bahawa FZF apa nilainya, FZR apa nilainya, dan kemudian kita tahu juga Fx itu adalah sama dengan mu Fz. So daripada this kind of mathematical equation, dia akan produce Fz sebenarnya. So nanti kawan-kawan akan dapat Fz front left, Fz front right, Fz
Ear left dan F set ear right. So daripada ni kita boleh masukkan ke dalam equation ni, which is kat sini longitudinal force itu akan memerlukan F set. So kalau untuk front tire, front left dia akan guna front left longitudinal normal force. Front right, ear left, ear right, ear right, ear left akan gunakan normal force masing-masing. Okey, nah sekarang saya nak masukkan kepada tuan-tuan. Dalam kita memodelkan fast longitudinal model, saya terlupa bahawa daripada this kind of mathematical equation ataupun wheel dynamics, kita akan ada satu lagi equation yang kita panggil sebagai tire longitudinal slip. Tire longitudinal slip. Di mana tire longitudinal slip itu asas equationnya adalah S ataupun lambda itu adalah sama dengan VB minus dengan VW dibahagikan mana-mana nilai maksimum di antara VB ataupun VW. Di mana VW itu adalah sama dengan R dikalikan dengan omega. So this equation can be modified to be VB minus dengan R dikalikan dengan omega itu adalah sama dengan maksimum dibahagikan dengan maksimum VB ataupun VW. So equation ni kita boleh dapatkan VW ataupun R dikalikan dengan omega daripada this kind of mathematical equations. Kita boleh dapat VB daripada this kind of mathematical equation. Kita dapat VB. Nah, sekarang kalau kita tengok dekat front wheel drive, kat sini ada drive torque. So drive torque tu datang daripada mana? Drive torque itu datangnya daripada engine dan transmission. Makanya sebelum, kalau kita tengok kat sini, this is a wheel. Kat sini akan ada drive shaft. Selepas drive shaft dia akan ada apa? Gearbox. Kat sini akan ada enjin. Makanya kita boleh modelkan enjin. Enjin kita boleh modelkan. So sekarang macam mana kita nak modelkan enjin? Macam mana kita nak modelkan enjin? Caranya adalah kawan-kawan kalau pernah buat dyno test, kalau kawan-kawan semua pernah buat dyno test ataupun kawan-kawan semua boleh cari dekat dalam internet mana-mana enjin yang diorang buat dyno. Okey, carikan figure power torque curve. Power torque curve. Power torque curve. Daripada power torque curve kita akan dapat sini. Betul tak? Power torque curve. Ini apa ni? Ini apa ni? Torque yang ni? Power. Lepas tu kita carikan satu lagi. Kalau power torque curve kat sini adalah power, kat sini ada torque, kat sini adalah RPM kan? Betul? Okey. Nah, sekarang nampak tak? Sebenarnya yang kita masukkan kat sini adalah TD. Kan? Makanya kita ambil satu torque punya figure. Ni figure torque melawan RPM. Lepas tu kita ambil data, kita plotting katakanlah macam ni. Pada RPM 1000, pada RPM 2000, pada RPM 3000 nanti kita akan dapat satu persilangan titik kat sini. Ketika kita dapat titik persilangan tu, kita ambil ni, kita plotkan masuk dalam Excel ataupun masuk ke dalam MATLAB. Lepas tu kita generatekan dia punya mathematical equation. Katakanlah saya nak plot, saya ambil ni, saya masukkan ke dalam MATLAB. Lepas tu saya klik satu button, saya lupa namanya apa, tapi nanti saya akan ajak macam mana create mathematical equation. So at the end, nanti kita akan dapat satu mathematical equation. Biasanya akan dapat equation macam ni. E sama dengan Y tambah M X tambah C. Macam itulah kata equation ni. Katalah kita dapat satu power torque curve. Biasanya kat sini mestilah quadratic function. Kalau quadratic function mungkinnya torque itu sama dengan RPM X RPM square tambah RPM tambah 2.6. Macam itulah. Sebab dia ni kita dapat, kalau kawan tengok, ini grafnya melengkung. Bila graf melengkung, dia mesti quadratic function. Kan? So, bila kita ambil this figure, masukkan ke dalam MATLAB, kita create dia punya mathematical equation, kita akan dapat kat sini adalah equation PD sama dengan Y ataupun RPM square tambah 2 RPM tambah 4 lah, katalah macam tu equation ni. Nah, sekarang selepas outputnya kat sini adalah torque
of the engine, TE, kat sini dia akan masuk gearbox. Nah, sekarang kita nak kena modelkan dia gearbox. Kalau kawan-kawan sudah download dalam paper tuan-tuan semua, dalam handphone tuan-tuan semua, ada gearbox model, automatic gearbox model. Automatic gearbox model. Nah, kawan-kawan semua pernah bawa kereta auto? Pernah bawa kereta auto? Okey, kalau kawan-kawan semua pernah bawa kereta auto, macam mana rasa penukaran gear tersebut? Macam mana gear automatik itu ditukar, di-shift daripada 2, 3 kepada 4. 4, 3, 2, 1. Macam mana? Ada idea? Ada idea? Sekarang kita dah tahu TE, sekarang kita nak tahu gearbox. Macam mana dia boleh tukarkan gear? Nah, kalau kita nak faham macam mana gearbox automatik itu menukar gear, namanya dia menggunakan shift logic. Shift logic itu caranya, saya nak lukis malas tapi kamu boleh tengok dekat dalam paper ada gambaran shift logic. Yang warna hitam, line warna hitam itu menunjukkan dia shift up. Yang warna merah itu namanya shift down. Okey, sebagai contoh. Okey, kita dah settle dia punya design of mathematical equation. Sekarang saya nak ajar macam mana shift logic dia buat automatic transmission. Katakan okey, sekarang macam manakah automatic transmission itu menukar dia secara automatik? Teori dia macam ini. Dalam kereta, kita akan setting dekat ECU, electronic control unit, dekat padu, dekat ECU, kita akan setting. Yang pertama, akan ada dua sensor yang akan masuk ke dalam ECU. Yang pertama adalah throttle positioning sensor, TPS. Throttle positioning sensor, TPS. Normally kita panggil TPS, throttle positioning sensor. Kalau buka dekat engine, nampak throttle body tu ada TPS, throttle positioning sensor. Daripada TPS tu, sensor tu akan detect masuk ke dalam ECU, electronic control unit. TPS tu tujuannya apa? Tahu tak butterfly? Butterfly, kalau kita dalam TPS dia ada butterfly kan? Geng poli. Throttle positioning sensor tujuannya dia akan sense berapakah kedudukan butterfly, bukaan butterfly. Okay. So dia akan sense dia punya bukaan butterfly dan dia hantar kepada ECU. Dan kemudian lagi ECU akan baca apa? ECU akan baca wheel speed sensor. Wheel speed sensor, if I'm not mistaken. Okay, wheel speed sensor. Dari mana datang wheel speed sensor? Dari mana datang wheel speed sensor dalam kereta? Kalau kawan-kawan bawa kereta, contoh kereta Myvi lah paling senang. Buka wheel, nampak disc brake. Belakang disc brake tu dia akan ada satu disc lagi kecil tapi ada sekat-sekat. Ada lubang kecil. Sama penuh ni. Nampak tak? Lepas tu dekat wheel hub ada satu sensor yang akan tembak celahan-celahan ini. Namanya ABS sensor. Biasanya orang panggil ABS sensor tapi itu tidak tepat. Tepatnya kita panggil sebagai wheel speed sensor. Buka wheel, nampak wheel hub. Dekat wheel hub tu ada buka wheel, nanti you nampak disc brake. Belakang disc brake akan ada satu lagi pilih kecil. Dekat belakang disc brake ada lagi disc brake, ada satu pilih kecil lagi. Dia bagi celah-celah tadi.
Kancil lah saya tak apa. Itu kereta zaman jahiliah tau. Aduh ya, tension lah. Tak. Main bila mana? Kalau yang ada ABS, dia akan ada satu piring kecil yang berlubang-lubang macam ni. Lepas tu dekat dia punya knuckle, wheel knuckle, akan ada satu sensor yang akan tembak dalam. Orang panggil sensor tu namanya ABS sensor. Tapi nama itu tidak tepat untuk dipanggil. Tapi kalau kita pergi kedai workshop, dia cakap itu ABS sensor. No, sebenarnya dia bukan ABS sensor. Namanya adalah wheel speed sensor. Dia akan membaca kelajuan wheel dalam bentuk radian per second. Dia passive sensor. Dia passive sensor. Dia tak perlukan current, tapi dia generate current daripada celah-celah ni. Sebab dia pakai magnet. Nah, wheel speed sensor akan menghantar bacaan ke dalam ECU. Ada kat sini ada satu wheel speed sensor. Dia akan menghantar bacaan ke dalam ECU. Jadi, ketika itu ECU akan membaca dua data. Yang pertama, throttle positioning sensor, dan satu lagi adalah ABS sensor. Nah, sekarang on the Y direction, kalau tengok graf ni, on the Y direction, dekat sini namanya adalah throttle position. Dekat sini, on the X direction, dia ada wheel speed sensor. Nah, cara baca macam mana ECU itu berfikir untuk meningkatkan ataupun menukar jam adalah yang pertama, dia akan melihat yang pertama 30% of the throttle position input. Dan satu lagi, dia akan pergi 80% throttle position. 30% dan 80%. Ni, silap kat sini. Patut kat sini 80%. 80%. Yang pertama, ECU akan baca 30% dan 80%. Sekiranya throttle positioning sensor sudah menyatakan dan menghantar isyarat kepada ECU bahawa throttle sekarang sudah pergi kepada 30%, tetapi masih belum sampai 80%, dengan wheel speed masih di antara 8 hingga 18 radian per second, maka dia akan masih mengekalkan gear kedua. Kenapa gear 2? Sebab once awak masuk gear automatic, dia dah terus shift di gear 2. So, bila total ECU mengesan bahawa throttle positioning sensor duduk di antara 30%, belum sampai 80%. Kalau sebelum 30%, dia akan masih mengekalkan gear ni. Tetapi apabila dia dah ada 30% sehingga 80%, dia akan tengok juga kita punya speed di antara 8 hingga 18 radian per second. So dia akan masih mengekalkan gear pertama, gear kedua. Selepas 80% dengan wheel speed melebihi 18 radian per second, dia akan shift kepada gear 3. Dan begitu juga gear seterusnya. So makanya kita kena faham nanti di dalam MATLAB Simulink software, awak kena develop dia punya shift logic. If RPM 18 radian per second dan throttle position sensor itu masih 30%, maka dia kena masih gear 1. Sekiranya throttle position sensor sudah kata 80%, RPM melebihi 18, dia akan shift kepada gear 3. Itu kita akan buat di dalam MATLAB Simulink software selepas ini. Kita akan create dia punya shift logic macam yang saya nyanyikan tadi. Nampak kan kawan? So basically, kalau kita tengok 5 degree of freedom hanya menambahkan 2 lagi wheels. Kalau tadi instead of 2, kita nampak daripada pandangan sebelah sisi, depan dan belakang. Tapi 5 degree of freedom vehicle orbital model, kita tambahkan lagi wheel 2 supaya kita nampak keempat-empat tayar akan berfungsi. Kemudian kita kena masukkan juga engine model, dan kita juga akan masukkan gearbox model untuk sangkutkan di dalam vehicle longitudinal model. Actually saya dah siapkan juga vehicle model, saya dah buat banyak kali, dan this kind of paper adalah hasil daripada vehicle model
longitudinal model yang saya buat dengan ada gearbox, dan saya akan perturunkan kepada tuan-tuan melalui WhatsApp. Okey, dan saya juga nak mengajak kawan-kawan macam mana kita nak buat this kind of vehicle model, macam mana kita nak masukkan shift logic, macam mana kita nak masukkan gearboxing engine model di dalam sebuah MATLAB series software. Jadi akhir daripada pelajaran ini, kawan-kawan semua berjaya untuk mendevelop sebuah kenderaan yang sedang bergerak dengan ada enjinnya, dengan ada gearboxnya, dan kita boleh analisis dia punya dynamics of the vehicle. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Ada tak? Jangan usah saya dah kahwin. Perempuan jangan usah saya. Okay, kalau lelaki nak usah, kita setting kat luar lah. Risau buat kita. Okay, ada apa soalan sekarang tu? Aziz, Safi'i, Abdul Majid, Abang Pontian? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, sajakan kita untuk hari ini. Saya harap tuan-tuan dapat hadam apa yang saya nyanyikan tadi. So hari esok kita akan cuba untuk bangunkan assembly model kenderaan depan. Okay, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.